Bila kita sebut pasal Jepun, maka kita akan terbayang satu masyarakat yang ramah tamah, mereka kreatif, suka cipta watak yang comel-comel lah, lama comelnya. Mereka sopan santun dan antara negara yang paling maju dalam dunia. Dan itulah budaya Jepun ni adalah mungkin budaya antara yang paling dipandang tinggi dan paling dihormati oleh segenap masyarakat antarabangsa. Tapi di sebalik masyarakat tersebut tersembunyi sejarah yang sangat-sangat gelap, terutama sekali yang berlaku pada Perang Dunia Kedua. Rahsia brutal mereka ini cuba untuk disenyapkan, cuba untuk diabaikan, disembunyikan, tapi makin lama ia makin terbongkar. Sikit-sikit pendedahan dibuat dan orang-orang Jepun yang tua yang pernah terlibat dengan perkara yang sangat-sangat kejam ini, mereka dah tak tahan dah. Ada antara mereka yang akhirnya mengaku benda yang sangat-sangat menggerunkan yang mereka pernah buat ketika Perang Dunia Kedua dahulu. Ini adalah kisah eksperimentasi manusia antara yang paling ganas, paling sadis, paling brutal dalam sejarah manusia. Ini adalah kisah Unit 731. Unit 731 asalnya dia bermula dengan satu matlamat yang taklah bermasalah sangat. Dia nak menggalakkan kesihatan awam dan antara kegiatan utamanya adalah nak buat kajian untuk membantu kesihatan tentera Jepun. Namanya pun pada asalnya adalah Jabatan Penghalang Penyakit Berjangkit dan Pembersihan Air. Nama suci dan murni tu. Unit 731 ni apa yang masalah sangat dengan agensi ni? Tapi peperangan jadi semakin rancak dan pihak Jepun pun mula mempertimbangkan untuk menggunakan senjata kimia dan senjata biologi. Senjata-senjata ni telah pun diharamkan oleh Geneva pada Perang Dunia Pertama lagi. Tapi itulah tengah perang kan. Dia sama ada aku bunuh kau ataupun kau bunuh aku. Jadi kenalah buat kajian juga. Manalah tahu ya dok. Maka pihak Jepun pun fikir bahawa diorang kena banyak buat kajian dan eksperimen nak pastikan keberkesanan senjata biologi tu. Dan paling penting diorang kena fahamlah tubuh manusia. Disebabkan musuh utama negara Jepun ini adalah manusia lah. Diorang bukan lawan dengan alien ke apa ya tak? Maka kalau diorang buat eksperimen tu pada tikus-tikus, monyet-monyet, dia tak berapa nak tepat dia punya dapatan kajian tu. Maka mereka memerlukan subjek manusia. Bukan sikit, sangat-sangat banyak, mencecah ribuan subjek manusia diperlukan. Mana nak dapat dia dok? Akhirnya diorang dapat tempat untuk diorang petik manusia untuk dieksperimentasi macam tikus di Manchuria, China. Satunya sebab diorang dah pun jajah tempat ni dan Jepun dengan China ni diorang tak berapa nak ngam. Maka di tempat ni Jepun boleh buat sukati diorang dan yang paling penting adalah diorang dapat akses kepada subjek-subjek eksperimen manusia yang paling murah. Orang Cina. Menurut orang Jepun lah. Sebab bila kau dah benci satu golongan tu, kau taklah nak anggap diorang ni macam tinggi sangat kedudukan diorang, ya tak? Subjek-subjek eksperimen ni sebenarnya termasuklah orang Rusia, Mongolia, Korea dan mereka ni terdiri daripada banduan, terdiri daripada tahanan perang, komunis, orang-orang miskin ataupun mereka-mereka yang ada penyakit mental, macam-macam lah. Okey, satu cara yang paling biasa sebenarnya untuk orang jahat, untuk dia buat kejahatan pada satu golongan itu adalah pertama sekali, diorang kena menyahmanusiakan mangsa mereka tu dulu. Kalau kau tak anggap pun mangsa engkau tu sebagai manusia yang ada hati, nilai dan perasaan, jadi kau taklah rasa bersalah sangat bila kau buat sukati engkau kat dia kan. Dia orang ni macam binatang ataupun serangga. Dan itulah yang dibuat oleh Unit 731. Mereka memberikan kod Maruta
kepada subjek-subjek eksperimen manusia mereka. Maruta ini bermaksud batang kayu. Asalnya panggilan ini adalah apabila orang tempatan tanya, apa benda korang buat markas benda ni? Korang buat apa kat sini? Diorang akan jawab, oh ini tempat pembalakan kayu. Jadi biasanya staff-staff akan macam bergurau sesama diorang. Diorang tanya, hari ni berapa banyak batang kayu tumbang? Maksudnya berapa banyak orang yang mati dibunuh pada hari tersebut. Jumlah subjek eksperimen unit 731 ini dianggarkan mencecah 3,000 orang, tapi ada sejarawan yang kata lebih lagi sebab dokumen-dokumen yang ada dimusnahkan. Jadi sekarang masuklah kita kepada soalan, apa sebenarnya yang unit 731 ni buat dekat Manchuria tu? Kena terang ke? Kena terang lah, aku yang buat video ni je dah. Antara kajian yang paling utama dibuat oleh mereka adalah kajian bagaimana tubuh manusia memberikan respon balas kepada penyakit berjangkit. Subjek-subjek ini semua ataupun batang kayu tu, mereka disuntik dengan macam-macam jenis penyakit seperti typhus, wabak kolera, anthrax, sifilis dan gonorea. Tikus dengan wabak bubonik, ini wabak hitam yang bunuh juta-juta manusia pada ribuan tahun lepas, dilepaskan ke atas mangsa. Tubuh subjek ada yang dimasukkan dengan darah binatang lain macam kuda. Ada tu mereka suntik kencing kuda pada buah pinggang subjek menyebabkan kesakitan yang amat sangat. Disebabkan mereka semua ini adalah doktor, saintis yang nak buat kajian, maka mereka kena buat follow up. Mereka kenalah tahu apa kesan ujian mereka kepada subjek-subjek manusia. Silap, batang kayu tu kan. Terutama sekali mereka kena tahu apa yang jadi dalam badan mereka pada organ-organ dalaman mangsa. Tapi macam mana diorang nak tahu? Dulu-dulu bukan ada X-ray yang canggih-manggih macam zaman sekarang. Caranya adalah aku baca benda ni pukul 1 pagi, nyesal aku. Caranya adalah dengan teknik vivisection, iaitu kau bedah subjek kau hidup-hidup. Iyalah, sebab kalau kau tunggu subjek kau tu mati dulu ke, dia akan kacau lah dengan keputusan eksperimen kau. Kau nak tahu contohnya apa kesan penyakit tu 5 hari selepas ataupun 10 hari selepas. Jadi memang taklah kau nak harap subjek kau tu mati betul-betul on time untuk dibedah. Tak tahulah nak kena buat kerjasama dengan malaikat maut ke apa. Memang taklah. Koranglah yang kena buat pembedahan tu sendiri. Dan satu perkara yang penting dalam kajian ini adalah kau tak nak ada apa-apa bahan kimia lain dalam tubuh badan mereka yang mungkin boleh mengganggu kesan eksperimen. Jadi subjek-subjek ini semua mereka dipotong, dibedah, dikerat tanpa dipengsankan terlebih dahulu dan tanpa mereka menggunakan sedatif. Diorang dibedah hidup. Pengakuan daripada salah seorang pegawai unit 731 ni, dia kata bahawa dia masih ingat lagi jeritan mangsa vivisectionnya yang pertamanya sangat-sangat dahsyat dan menggerunkan, dan dia akan ingat benda tu sampai dia bawa ke kubur. Ada subjek yang dipotong tangan ataupun kaki mereka untuk saja nak kaji apa kesan kalau manusia ni hilang darah banyak sangat. Berapa lama diperlukan untuk mereka mati. Anggota badan yang dipotong ni kadang-kadang disambung balik, nak tengok dia bercantum ke tak. Kadang-kadang disambung terbalik, kadang-kadang disambung macam entah merata-rata tangan letak kat perut. Ada ujian yang cuba main-main dengan susunan organ badan. Diorang potong usus, sambungkan dengan organ lain, dah macam main Lego. Dan ada vivisection yang dibuat kepada perempuan mengandung secara hidup-hidup, dan perempuan itu dia tengah dijangkiti penyakit. Tujuannya adalah untuk mereka tahu apa kesan penyakit kepada janin. Oh, banyak perempuan yang mengandung selepas daripada masuk ke unit 731. Sebelum tu mereka tak mengandung. Macam mana subjek-subjek perempuan tu boleh mengandung dekat situ?
Ia bukan sukarela, tak ada orang kat situ yang sukarela. Antara kajian lain yang Unit 731 ni buat adalah frostbite, iaitu benda yang berlaku pada tubuh badan korang, terutama sekali jari tangan dan jari kaki bila korang berada dalam kesejukan melampau. Darah tu dia membeku dan dia sangat-sangat sakit. Jadi subjek-subjek ni, mereka direndam anggota badan mereka dalam tap ais dan ditahan di situ sampai tangan ataupun kaki mereka membeku keras. Jadi kerja pengkaji waktu ni adalah untuk mengira berapa lama yang diperlukan untuk mangsa dapat frostbite. Suhu yang macam mana? Ada saksi yang mengatakan bahawa cara untuk tahu subjek tu dah dapat frostbite ke tak, kita pukul dia dengan batang kayu. Kalau bunyi yang keluar lepas tu bukan bunyi daging tapi bunyi macam hentaman kayu, maka dia telah dapat frostbite. Ada subjek yang digunakan dalam ujian senjata. Subjek dijadikan sasaran untuk diletupkan dengan bom tangan. Mereka dibakar dengan flamethrower. Mereka ada yang diikat pada tiang-tiang dan digunakan sebagai sasaran bom kuman, senjata kimia, ataupun mereka dicucuk dengan bayonet dan pisau. Lepas ujian-ujian ni dah buat, dah pasti doktor-doktor ni kemudian akan ambil alih untuk mereka buat autopsi kepada mangsa, nak tengok senjata mana yang paling power, senjata mana yang paling sakit sekali. Dan ada banyak lagi eksperimen-eksperimen yang tak berperi kemanusiaan langsung yang dilakukan sepanjang kewujudan Unit 731 ni. Mangsa diletakkan dalam bilik bertekanan rendah sampai mata terkeluar daripada soket. Mangsa dipusingkan dengan sangat laju sampai mereka mati. Mangsa dikeringkan, dibiarkan haus punya lama dalam bilik yang sangat panas untuk tahu berapa lama yang diperlukan untuk manusia mati kalau tak dapat air. Dan ada dokumen yang melaporkan bahawa bayi cuma perlukan 3 hari untuk menyejuk sampai mati. Korang bayangkanlah apa yang berlaku. Tak cukup dengan eksperimen kepada individu, Unit 731 juga menjalankan eksperimen besar-besaran yang mega dahsyat, iaitu dengan cara mereka melepaskan senjata bio kepada bandar terdekat. Mereka melepaskan serangga yang dijangkiti wabak kepada penempatan-penempatan terdekat. Diorang jangkiti tanaman sumber air dengan antraks, taun, typhoid kepada penduduk China. Sehinggalah mereka menyebabkan kematian hampir mencecah 200,000 orang. Apabila Perang Dunia Kedua hampir tamat, pegawai-pegawai Unit 731 ni tahu bahawa Jepun dah hampir kalah. Maka mereka memulakan operasi nak sorok kewujudan tempat yang sangat terkutuk ini daripada pengetahuan sejarah. Mereka bunuh semua banduan, sama ada dengan menggunakan gas racun ataupun ditembak. Tak ada banduan yang terselamat pernah didokumentkan. Dan yang paling penting sekali, pengarah Unit 731 ini bagi arahan kepada semua staf, semua pegawai bahawa jangan cerita kepada siapa-siapa pun apa yang kita buat di sini. Korang bawa sampai ke kubur. Dan mereka diberikan dengan racun. Seandainya mereka ditangkap, maka mereka boleh membunuh diri tanpa perlu membocorkan apa yang mereka telah buat. Kompaun Unit 731 kemudian diletupkan pada hari-hari akhir peperangan, tetapi sisa bakinya masih ada sampai sekarang. Jadi tak macam doktor-doktor Nazi Jerman yang diorang buat juga eksperimen-eksperimen yang sangat-sangat tak berperi kemanusiaan ni, tapi kebanyakan daripada mereka ditangkap dan mereka dihukum atas jenayah kemanusiaan yang diorang buat. Cumanya Unit 731 ini kebanyakan mereka tak kena apa-apa. Diorang tak dapat hukuman pun. Majoriti mereka diserap masuk ke dalam masyarakat macam tak ada apa yang mereka pernah buat. Mereka adalah rakyat normal. Mereka kemudian naik pangkat dalam kerjaya mereka dan mereka jadi orang yang berada. Antara punca kenapa jadi macam ni adalah immunity yang diberikan oleh General Amerika Syarikat
Douglas MacArthur. Jadi dia kata kepada unit 731 ni, korang dah buat eksperimen kan, korang dah dapat macam-macam dapatan kajian yang sangat-sangat bagus. Kita orang boleh guna kajian korang buat tu. Jadi korang bagi dapatan kajian korang dekat kita orang Amerika, dan kita orang akan memastikan korang imun daripada apa-apa hukuman. Ada abang besar kawasan yang jaga dia orang. Jepun sudah pasti pada awalnya mereka menafikan jenayah besar yang mereka lakukan kepada manusia ni. Selama berpuluh-puluh tahun mereka cuba untuk mensenyapkan kewujudan unit 731 ni daripada pengetahuan masyarakat global. Bila ditanya diorang senyap, diorang sensorkan maklumat ini daripada buku teks. Tapi setelah desakan oleh pelbagai pihak termasuklah Mahkamah Antarabangsa, pada tahun 2018 Jepun akhirnya menerbitkan senarai 3,607 ahli unit 731 kepada pengetahuan global. Akhirnya diorang mengesahkan apa yang diorang pernah buat. Dah pasti sejarah hitam berdarah ini sukar untuk dilenyapkan daripada memori generasi-generasi mendatang. Orang Cina ni diorang sampai sekarang masih lagi benci kepada Jepun. Ya, memang fahamlah. Tapi apapun, sejarah adalah sejarah dan tugas kita adalah belajar pasal sejarah, dan kita jangan lupakan sejarah walaupun dah pasti itulah yang kita semua akan buat, kerana kata George Santayana, mereka yang melupakan sejarah pasti akan mengulanginya.